Sejuk. Baik, kita mulakan pengajian bab tauhid pada malam ini. Dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridham insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashihan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalin nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya jikalau seandainya Quran itu diturunkan kepada Gunung Ganang, saya Gunung Ganang akan tunduk dan hancur, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala membuat bandingan atau perumpamaan dan kemudahan kamu berfikir. Allahum yatafakkarun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan kefahaman di dalam sudut agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa na'afa wa intifa wa ifadatu istifadah wa al-hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ila khairi ibtigha' wajhillah amaradatihi wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, tuan-tuan imam, sebenarnya tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid atau kawasan masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat sekali lagi bertemu pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita di muka surat 52, Jawi 52, Rumi 142. Nah, Rumi 142 dan Jawi di muka surat 52. Jumpa kan tuan? Baik, insyaAllah. Hikayat. Dan dihikayatkan bahawasanya telah jatuh berbahas antara Syekh Abu Hasan Asy'ari dan antara Abi Ali Al-Jubai. Al-Jubai ini guru dia lah, guru kepada Abu Hasan Asy'ari. Dan dihikayatkan, mana diceritakan bahawasanya telah jatuh berbahas, mana terjadi perbahasan
antara Syekh Abu Hasan Asy'ari dan antara Abi Ali Al-Jubai, yang mana dia ni merupakan gurunya, asalnya guru kepada Abu Hasan Asy'ari, namanya Al-Jubai. Dia ni berpahaman Mu'tazilah. Maka bertanyalah Syekh Abu Hasan Asy'ari akan dia, daripada 3 orang yang bersaudara, hidup seorang daripada mereka itu di dalam taat hingga mati ia padahal besar, padahal dia dewasa lah. Masih besar, dia dewasa lah. Mana ada 3 orang, dia bagi perumpamaan contoh. Di mana lelaki yang pertama, saudara yang pertama hidup orang yang besar, 3 bersaudara, hidup seorang daripadanya, mereka itu dalam taat hingga mati ya padahal dia besar, mana dewasa lah. Dia dewasa, dia hidup sehingga dewasa dan banyak melakukan ketaatan, dan akhirnya dia meninggal dunia. Itu lelaki pertama. Dan yang kedua, dan hidup yang kedua dalam maksiat hingga mati ya tiada taubat, padahal besar juga, padahal dia dewasa lah. Mana lelaki yang kedua ni, dia mana ada 3 bersaudara kan. Yang seorang ni, yang kedua ni, dia buat maksiat. Banyak maksiat, kemungkaran yang dia buat, dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka jawab, dan yang ketiga mati ya padahal kecil. Yang ketiga mati ya padahal waktu kecil. Cuma tak dinyatakan syurga atau neraka lah. Tapi kebiasaannya syurga lah kalau kanak-kanak yang masih kecil. Maka jawab Al-Jubai, diberi pahala akan yang pertama. Jadi untuk lelaki yang pertama tu, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diazab akan yang kedua, lelaki kedua diazab. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan maksiat pada Allah. Dan yang ketiga, yang ini yang kecil itu tiada diberi pahala dan tiada diseksa. Nampak? Yang ketiga dia kata yang kecil tiada dapat pahala dan tiada diseksa. So mana tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Maka berkata Asy'ari, terkadang berkata yang ketiga, hai Tuhanku, naklah engkau panjangkan umurku, maka masyghul aku dengan taat. Mana masyghul ni menyibuklah, sibuk. Sibuk aku dengan buat taat hingga dapat balasan pahala akan daku, kerana wajib atasku berbuat solah. Kerana wajib padaku ialah berbuat solah, buat kebaikan. Kan kita masih bincang dalam berkenaan dengan solah wal aslah. Solah wal aslah, mana baik dan lebih baik. Pahaman Mu'tazilah, mereka berkata bahawa Allah Ta'ala wajib mencipta baik dan lebih baik. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah ini, Allah Ta'ala tidak wajib membuat baik dan lebih baik. Jadi berbeza kita dengan golongan Mu'tazilah. Jadi baik, maka perkataan Asy'ari, terkadang berkata yang ketiga, hai Tuhanku. Terkadang mana kemungkinan besar lah. Yang ketiga, mana yang ketiga ni mati dalam keadaan kecil tu, hai Tuhanku, naklah engkau panjangkan umurku, maka masyghul aku dengan taat. Mana sibuk aku dengan taat hingga dapat balasan pahala kepadaku, kerana wajib atas engkau berbuat solah, berbuat ialah baiklah terhadap hamba-Nya. Kemudian berkatalah Al-Jubai, firman Allah Ta'ala baginya, aku ketahui bahawa engkau, jikalau engkau hidupkan aku, jikalau aku hidupkan engkau, nescaya masyghul engkau dengan berbuat maksiat, maka diazab akan engkau. Maka wajib atasku mematikan ketika kecil. Ini alasan ni lah, alasan Al-Jubai. Seolah macam Jubai ni dia tahulah dia tahu Allah Ta'ala kenapa Allah Ta'ala mematikan
hamba tadi ketika masih kecil. Seolah dia macam tahulah macam tu. Seolah dia lah yang lebih tahu di sebalik yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi dia selamba dia jawab macam tu. Selamba jawab. Seolah macam dia tahu, macam dia lah yang menguruskan Allah Taala. Macam tu. Dia yang lebih faham apa yang berada dalam hati Allah Taala, lebih tahu pula. Seolah macam itulah. Jadi berkata Jibril, firman Allah Taala baginya, aku ketahui bahawa engkau jikalau aku hidupkan, nescaya masyghul, mana bersibuk, engkau dengan berbuat maksiat, maka diazab akan engkau. Maka wajib atasku mematikan ketika kecil. Dia kata. Itu sebab Allah Taala matikan ketika kecil. Sebab kalau kau mati besar nanti, mungkin kau buat maksiat, buat kemungkaran. Maka seolah macam dia tahulah segala perancangan Allah Taala ni, seolah dia macam tahu pula tuan. Kemudian berkata Asy'ari, terkadang berkata yang kedua itu, iaitu, ya Tuhanku, kerana apa tiada engkau matikan aku ketika kecil, hingga tiada aku derhaka, maka tiada diazab akan daku. Maka tercenganglah Al-Jubai. Jadi maknanya bahasa Asy'ari dia berhujah lagi lah untuk lelaki yang kedua kan. Lelaki kedua kan lelaki yang mati ketika dewasa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati dalam keadaan melakukan kemungkaran. Jadi Abu Asy'ari tanyalah kepada Jubai. Jadi kemungkinan lah orang kata lelaki yang kedua tu mungkin dia boleh mempertikaikan lah. Soalan macam tu lah. Jadi lelaki kedua tu seolah macam boleh mempertikaikan segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan qada dan qadar daripada Allah Taala. Dia kata. Jadi terkadang berkata yang kedua itu, iaitu, hai Tuhanku, kerana apa tiada engkau matikan aku ketika kecil, hingga tiada aku derhaka, maka tiada diazabkan akan aku. Bukankah boleh engkau ya Allah matikan aku waktu kecil supaya aku tidak diazab dan diseksa? Kenapa kau matikan aku waktu besar? Gitu. Maka tercenganglah Al-Jubai, kerana Imam Asy'ari itu merubahkan kaedahnya daripada wajib salah wal aslah, wajib baik dan lebih baik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya Al-Jubai tak jawab pun lagi elok sebenarnya. Kalau dia tak jawab lagi elok. Sebab apa? Di sebalik daripada qada dan qadar Allah Taala ni pun kita tak tahu kenapa orang tu dimatikan waktu kecil, kenapa orang tu mati dewasa dalam melakukan maksiat kepada Allah Taala. Kan? Adakah kita tahu perancangan Allah Taala? Kita tahu ke? Tak tahu. Sebenarnya lebih baik diam daripada jawab. Gitu. Tapi dia pandai jawab lah. Dia jawab ikut logik akal dia. Mu'tazilah kan logik akal. Jadi kemungkinan lah Allah Ta'ala dia matikan waktu kecil ni, mungkin kalau dia mati besar nanti mungkin dia buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Seolah-olah macam dia tahulah Allah Ta'ala ni melakukan begini-begini. Ini tujuan dia. Gitu. Baik. Jadi Mu'tazilah berpegangan bahawa Allah Ta'ala wajib menjadikan baik dan lebih baik. Gitu. Salah wal aslah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak wajib. Boleh? Gitu. Kemudian harus Allah Ta'ala membangkitkan Rasul. Dan setengah daripada barang yang harus pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu membangkitkan Rasul alaihi salatu wassalam. Khilaf bagi golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah khilaf pula berkenaan dengan dibangkitkan Rasul. Pada kata mereka itu wajib dibangkitkan Rasul itu atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kerana dibinakan atas asal mereka itu yang fasid. Kerana dibinakan atas asal mereka itu fasid dan etikat mereka itu yang kasid, maknanya ya ini yang tiada laku, daripada bahawasanya wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala itu berbuat salah wal aslah, berbuat salah dan aslah. Jadi mereka kata wajib dimakit ke Rasul, macam tu. Jadi sebenarnya hari kebangkitan ini terserahlah kepada Allah Taala. Dia tak wajib pun nak dibangkitkan semula. Tapi dalam Quran dia memang sebutlah akan ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Cuma Allah Ta'ala mencipta perkara yang mungkin ini adalah harus. Kan alam kan harus. Syurga neraka tu kan harus. Bagi Allah Ta'ala mencipta dia. Harus. Dan ke syurga neraka tu pun kekal. Cuma kekal ke bukan kekal seperti Allah Ta'ala kekal. Syurga neraka kan kekal. Kita masuk syurga neraka ni, kalau ada tadi kan kita masuk syurga, kekal lah. Neraka na'udzubillah lah, janganlah kita masuk kan. Itu. Cuma Allah Ta'ala mencipta itu semua adalah harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala itu membangkitkan Rasul alaihi salatu wassalam. Khilaf bagi golongan Mu'tazilah, pada kata mereka itu wajib dibangkitkan Rasul itu atas Allah Ta'ala, kerana dibinakan atas asal mereka yang itu fasid. Asal mereka mana? Mu'tazilah kan. Yang mana Mu'tazilah ni kan pahaman itu fasid, rosak. Dan etikat mereka itu yang kasid, yang tiada laku, dia kata. Etikat itu batal lah, daripada bahasanya wajib atau Allah Ta'ala itu berbuat salah wal aslah. Gitu. Dan sesungguhnya telah menyata oleh mereka itu akan wajah demikian itu, dengan bahawa ijtihad manusia itu bersalah-salahan dan lebih kurang, maka jatuh berbantah-bantah dan berbuat inaya. Maka yang baiknya bahawa mendirikan bagi mereka itu safir. Mana safir di sini ialah Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, maka mengikut baginya oleh sekilas manusia lah. Allah Ta'ala menggunakan mukjizat kepada para nabi dan para rasul dengan tujuan untuk menguatkan hujah-hujah mereka lah, ketika berhadapan dengan golongan-golongan kufar, golongan-golongan enggan yang menerima akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik, ulang semula. Dan sesungguhnya telah menyata oleh mereka itu akan wajah demikian itu, dengan bahawa ijtihad manusia itu bersalah-salahan dan berlebih kurang, maka jatuh berbantah-bantah dan berbuat inaya. Maka yang baiknya bahawa mendirikan bagi mereka itu safir. Safir di sini kata yakni Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, maka mengikut baginya oleh sekaliannya manusia. Betul? Betul betul ayat dia. Takut dalam kitab Jawi lain, terjemahan lain sama kan. Baik. Dan khilaf bagi kaum Barahimah. Ada satu kaum namanya golongan ataupun kaum Barahimah. Dan mereka ini satu taifah, satu puak ataupun kumpulan kufar. Kumpulan kufar daripada Hindi. Dia ada satu golongan namanya golongan Barahimah. Jadi mereka ini satu kumpulan kafir yang tinggal di India ke India. Dan adalah mereka itu segala sahabat Baraham. Barahmah. Barahmah. Segala sahabat Barahmah, seperti barang yang disebut dalam syarah Maqasid. Mengikut oleh mereka itu akan barang yang elok akan dia oleh akal, tiada mengikut syarak. Nampak?
Jadi golongan barahimah ini dia lebih pada logik akal. Dia lebih pada logik akal. Sama juga macam Mu'tazilah. Mu'tazilah pun lebih pada logik akal. Mereka letakkan akal itu lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi golongan barahimah ini pun sama juga lah. Mereka juga meletakkan. Jadi mengikut oleh mereka itu akan barang yang mengelakkan dia oleh akal. Tiada mengikut syarak. Nampak? Syarak dia tak ikut. Akal dia ikut. Itu golongan barahimah. Apa contohnya? Yang mereka ni lebih pada akal. Maka mengkeji oleh mereka itu akan menyembelih binatang. Kerana barang yang sabit padanya itu daripada menyakiti. Dia kata. So kenapa mereka ni lebih pada logik akal? Antara contohnya, mereka mengkeji perbuatan menyembelih binatang. Jadi kalau tak sembelih ni macam mana nak makan? Mungkin tembak boleh ke, dia kata. Tapi menyembelih, dia kata, dia tengok, dia sembelihkan darah keluar kan, dibaringkan lembu tu kan, mungkin mereka anggap lembu, binatang lembu ni macam Tuhan. Tuhan dia kan, sebab ada yang menyembah lembu. Kalau kan dia tu, dia ada golongan yang menyembah lembu. Bukan saja sembah lembu, dia air kencing pun dia ambil minum. Tai itu pun kadang dia lumur je ke badan dia. Tai lembu tu. Dia sembah lembu. Lembu tu pun tak nak dia. Lembu tu pun dia tak nak dia disembah. Jadi silat-silat bulan ni tanduknya orang sembah, yang sembah tu. Sebab saya dah tengok video, tak tahulah dalam FB lah. Dia sembah lembu tu, dia hiaskan lembu tu, dia letak bunga kat lembu tu, jadi dia tunduk ke lembu tu. Tak macam mana lembu tu sondol dia. Sondol dia. Tu golek. Macam tu. Baik. Jadi maka mengkeji oleh mereka itu akan menyembelih binatang kerana barang yang sabit padanya daripada menyakiti. Jadi maknanya kalau sembelih binatang tu menyakiti binatang. Jadi kita kena buat baik dengan binatang. Tapi kalau tak sembelih, macam mana nak makan daging binatang? Lembu tak? Tentulah lembu, kambing. Kemudian mengkeji oleh mereka akan sembahyang. Dan mengkeji oleh mereka itu akan sembahyang. Kenapa dia keji sembahyang? Dia kata, kerana barang yang sabit padanya menghantarkan muka pada bumi yang ia terlebih mulia daripada segala anggota dan mengangkatkan pinggang. Dia kata, jadi dia kata tak sesuai lah, dia kata. Kan orang yang sembahyang kan sujud kan. Sujud mana meletakkan muka kita di bawah dan kita letak punggung kita ke atas, tak? Macam tu. Jadi kenapa letak muka kat bawah? Dia kata tempat muka kan mulia, punggung kan tak mulia. Jadi dia guna logik akal lah. Macam tu. Baik, kemudian dan mengharuskan berzina dan wati muharrim. Mana wati yang diharamkan lah. Berzina dan wati. Wati ni mana wati muharrim ni maknanya bersetubuh dengan muhrim, ahli keluarga kan. Wati muharrim. Dan berkata mereka itu dengan istihalah. Istihalah ni mana mustahil. Bangkit Rasul. Demikianlah menakal oleh Imam Sanusi daripada mereka itu. So mana Imam Sanusi, Imam Yusuf Sanusi, pengarang kepada kitab Jawharatul Tauhid, Matan Jawharatul Tauhid, dia ni pun dapat cerita ni. Dia pun tahu cerita ni. Berkenaan ada golongan namanya golongan barahimah ini, yang mana mereka ni lebih kepada logik akal. Mana yang tak sesuai akal dia, maka dia tolak je tu. Walaupun syarak membolehkan. Je tu. Jadi kita kena letak syarak lebih tinggi pada akal kita. Akal hanya sekadar digunakan untuk memahami kan. Memahami syarak, memahami Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan bermula soreh kalam Sa'ad, bahwasanya barahimah itu berkata mereka itu bahawa bangkit Rasul itu harus dua.
tetapi tiada berhajat kepadanya, maka tiada sabit ba'asnya itu, dia kata. Tiada sabit ba'as, mana kebangkitan dan ba'as? Ba'sun, mana ba'as ni kebangkitan lah. Ini daripada Sa'ad. Dia kata golongan Barahimah ni, dia kata mereka ni harus, dia kata bangkit Rasul ni harus, tetapi kita tidak berhajat pada Rasul, dia kata. Maka tiada sabit kebangkitan Rasul itu. Mana kebangkitan Rasul ni tak ada hadis pun, tak ada ayat Quran pun menyertai hari kebangkitan, dia kata. Dan bermula ibarat Sa'ad dalam syarah Maqasid, bermula segala mereka yang ingkar bagi nubuah, mana nubuah ni kenabian, setengah daripada mereka itu orang yang berkata ia dengan mustahil ba'satun, mustahil kebangkitan, dan tiada terbilang dengan dia. Ini setengah pada mereka lah. Sama juga dengan pahaman Baramiyah tadi. Jadi mereka ingkar dengan hari kebangkitan. Ada pula dia kata hari kebangkitan harus, kebangkitan Rasul harus. Tetapi kita tak baca pada Rasul, dia kata. Macam tu pula. Sedang kita semua berhajat pada Rasul akhirat besok. Kita berhajat kepada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirat besok, gitu. Jadi bermula ibarat Sa'ad daripada dalam syarah Maqasid, bermula segala mereka yang ingkar bagi nubuah, mana kenabian, setengah daripada mereka itu orang yang berkata ia dengan mustahil ba'satun, mustahil kebangkitan, mustahil berlakunya kebangkitan pada nubuah, mana kenabian, dan tiada terbilang dengan dia. Mana tidak terbilang lah, mana ramai lah kata. Tak terbilang kan, mana ramai lah kata macam tu. Gitu. Tidak terbilang. Baik, kemudian dan setengah daripada mereka itu orang yang berkata dengan ketiadaan berhajat kepadanya, seperti kaum Barahimah tadi. Setengah daripada mereka pula, mereka pun sesuai dengan pahaman guru Baramiyah tadi, mana kebangkitan Rasul adalah harus, dan kita tak berhajat pun kepada Rasul, dan kita tak berhajat pun pada Nabi. Kalau tak berhajat pada Nabi, mungkin Nabi berhajat pada kita pula kot. Pahaman ni lah. So ialah, kalau kita tak berhajat pada Nabi dan Rasul, habis Nabi berhajat pada siapa? Nabi lah kena berhajat dengan manusia. Pada kita, sepatutnya kita yang kena berhajat pada Nabi dan Rasul kan. Bukan Nabi berhajat pada kita. Baik, seterusnya kita lihat, dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melihat akan Dia Taala dalam negeri akhirat, dan iaitu jatuh bagi orang mukmin. Mana benda ni berlakulah, jatuh mana berlaku, benda ni berlaku bagi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Taala. Ini dah masuk dalam bab lain lah. Ini dah masuk dalam bab melihat Allah, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab salah aslah ni dah selesai dah. Dah selesai benar. Dan setengah daripada yang harus pada Allah Taala itu, iaitu melihat akan Dia Taala dalam negeri akhirat, dan iaitu jatuh bagi orang mukmin. Mana benda ni berlakulah pada orang yang beriman. Tiada dijatuh bagi kufar, mana tidak berlaku pada golongan kufar yang tidak beriman pada Allah, dengan ittifaq, muafakat ulama. Dan tiada jatuh bagi segala munafik atas kaul yang sahih, mana golongan munafik pun tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala juga pada akhirat besok. Itu masih jatuh tu, mana benda itu tak berlakulah kepada golongan kufar dan munafik, tetapi berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Ini rezekilah Allah Ta'ala bagi pada orang yang beriman, dapat melihat Allah. Dan adapun dalam dunia, maka tiada jatuh ia, melainkan jatuh ia bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Adapun dalam dunia ni, masih ketika dalam dunia, maka tiada jatuh, mana tiada berlaku ia, melainkan jatuh ataupun berlaku ia bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj atau kaul yang rajih. Dan kata kir mana pendapat lemah, melihat ia akan dia dengan mata hatinya. Yang Nabi kata kir pendapat lemah, dia kata Nabi hanya melihat dengan mata hati sajalah. Dan dua-dua ni pun ada hujah. Nabi mendapat melihat Allah Ta'ala, ya ada pun hujah, ada hujah dia. Dan Nabi yang menyatakan pendapat kita tadi, Nabi hanya melihat mata hati pun dia ada hujah dia. Maka hanyalah mana yang sesat lah pembahasan ke situ. Hanyalah. Dan barang siapa mendakwa ia melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia, padahal dalam jaga daripada yang lain daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka iaitu golongan itu sesat, lagi menyesatkan manusia. Nampak? Sesiapa yang mendakwa tuan, dia dapat melihat Allah Ta'ala. Aku nampak Allah lah. Aku nampak Allah lah tadi. Dengan mata kepala dia sendiri, dia kata dia nampak Allah. Jadi orang ni tuan-tuan, apa hukumnya? Sesat kan? Dan barang siapa mendakwa dia melihat Allah Ta'ala dalam dunia, padahal dalam jaga, mana dalam keadaan jagalah, celik. Macam tu. Daripada yang lain daripada Nabi, maka iaitu golongan itu sesat, lagi menyesatkan manusia. Pada betapa jatuh dan padahal sesungguhnya ditegahnya daripadanya akan Nabi Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Nampak? Sedangkan Nabi Musa pun dia kata nak melihat Allah Ta'ala, tapi tak berjaya kan, tak mampu melihat Allah Ta'ala. Kan ada dia punya kata dialog itu dalam Quran tu. Dia nak minta supaya melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kau lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu mampu menahan cahaya aku, maka kamu akan dapat melihat aku. Bila dilihatkan, dizahirkan Allah Ta'ala cahayanya, bau cahaya, dilahirkan pada gunung, maka hancurlah gunung. Maka Nabi Musa pun jatuh pingsan. Jadi tak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Baik, kemudian, tetapi ini hanya sesungguhnya ia dalam jaga. Adapun dalam tidur, yakni dalam mimpi, maka sesungguhnya jatuh ia. Mana jatuh ni berlakulah. Kalau melihat Allah Ta'ala dalam jaga, so tak boleh berlaku. Tetapi dalam tidur, yakni dalam mimpi, boleh berlaku. Itu maksudnya itu. Maka sesungguhnya jatuh ia, mana boleh berlaku. Maka sesungguhnya telah mendakwa oleh setengah daripada ahlu sufi akan bahawasanya melihat ia akan Tuhannya dalam tidurnya. Maka dia kata orang baginya, betapa engkau lihat akan dia. Jadi ada golongan sufi kata mereka dapat melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Jadi adalah orang tanya, macam mana kau boleh lihat Tuhan? Macam mana kau boleh melihat Allah Ta'ala dalam tidur? Maka berkata ia, terbalik mataku di dalam hatiku. Terbalik mataku dalam hatiku, maka aku lihat akan orang yang tiada seumpamanya sesuatu. Dia kata, maka aku lihat akan orang yang tiada seumpamanya sesuatu. Dan telah menjalani oleh suatu taifah, suatu golongan, kepada menegahkan di dalam tidur pula, kerana mengambil dalil oleh mereka itu akan bahawasanya barang yang dilihat padanya hanya dalam bentuk khiyali, hayalan saja. Dia kata
Mustahil dia kata. Mustahil kamu dapat melihat Allah Ta'ala dalam tidur, dalam mimpi. Dia kata, kalau melihat Nabi dalam mimpi itu mungkinlah, tapi nak lihat Allah Ta'ala ni tak mungkin berlaku. Dia kata, melihat Allah Ta'ala dalam, walaupun dalam mimpi dia, tak mungkin. Dan telah menjalani oleh suatu taifah mana golongan kepada menegakkan di dalam tidur pula, kerana mengambil dalil oleh mereka itu akan bahawasanya barang yang dilihat padanya khayali dan misal, yang ini dapat dibanding. Bermula keduanya itu mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata mustahil, dia kata mustahil kita dapat melihat Allah walaupun dalam mimpi, walaupun dalam tidur. Gitu. Kalau melihat Nabi itu pun, Nabi mungkinlah, sebab syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala mustahil, kerana tidak satu pun dapat diserupakan dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada satu pun dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mustahillah kita dapat melihat dia tu. Baik. Kemudian seterusnya kata Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah taala. Kata Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah taala dalam Bisyair. Ni Bisyair ni asalnya matan Jawharatul Tauhid. Matan Jawharatul Tauhid. Jadi Syekh Ibrahim Laqani mensyarahkan matan Jawharatul Tauhid. Antara kitab ni adalah seperti Hasyiah Al-Bajuri, Tuhfatul Murid, karangan Syekh Ibrahim Laqani yang mensyarahkan kitab matan Jawharatul Tauhid. Matan Tauhid ni ialah bait-bait syair, kan? Matan Jawharatul Tauhid ni ialah bait syair. Itulah antara bait syairnya. Banyak, ada 144 bait syair dalam kitab matan Jawharatul Tauhid. Jadi apa kata syair? Fahalikul li abdihi wa ma amil muwafiqul liman arada ayyasil. Fahalikul li abdihi wa ma amil muwafiqul liman arada ayyasil. Artinya maka menjadikan ia bagi hambanya dan barang yang perbuatan hamba, dan memberi taufik ia bagi orang yang berkehendak ia akan bahawa menyampaikan ia akan keredoannya. Nampak? Jadi dalam syair ini dia kata Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan manusia. Nampak? Bukan manusia yang menjadikan perbuatan mereka. Kalau pahaman Mu'tazilah, dia kata manusia sendiri yang melakukan perbuatan dia. Kita berpaham ahli sunnah. Kalau paham ahli sunnah, Allah Ta'ala mencipta perbuatan manusia. Cuma manusia ada pilihan. Cuma manusia ada ikhtiar dan pilihan. Sama ada kita nak buat baik ke nak buruk. Tapi perbuatan itu ialah di sebalik hijab ialah perbuatan Allah Ta'ala. Maka menjadikan dia bagi hambanya dan barang yang perbuatan hamba. Fahalikul abdihi wa ma'amil. Muwafiqun, dan memberi taufik liman arada ayyasil, dan beri taufik ia bagi orang yang berkehendak ia bahawa menyampaikan ia akan keredaan Allah Ta'ala. Yang ini Allah Ta'ala jua tunggal dengan mengadakan hambanya dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hamba. Semana segala perbuatan ialah perbuatan Allah Ta'ala di balik hijab. Cuma Allah Ta'ala tidak ditanya besok kenapa dia buat begini. Kan? Kenapa Allah Ta'ala berbuat begini, tidak berbuat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala macam tadi kan, contoh tadi kan, kenapa Allah Ta'ala matikan budak tadi waktu kecil? Kenapa tak matikan dia besar? Kenapa Allah Ta'ala matikan orang ni dan kadang mengerjakan maksiat kepada Allah? Kenapa tak jadikan dia kan mati dalam keadaan buat taat pada Allah? So jangan kita tanya la yusaluna amma yufalun wa hum yusalun. Kamu jangan tanya kenapa Allah Ta'ala buat begini. Padahal yang ditanya ialah siapa? Kita lah besok. Yang kena tanya kita.
Allah Ta'ala tidak ditanya. Dan tak ada siapa pun akan mampu nak berhujah dengan Allah. Kalau lah contoh kita nak mempertikaikan Allah, nak pertikaikan lah. Kenapa orang ni dijadikan dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat? Soalan macam kita nak mempertikaikan Allah Ta'ala punya kerja. Itu bukan urusan kita nak mempertikaikan dia, kerana dia Tuhan sekalian alam, kan? Dia Tuhan. Kita siapa? Gitu kan. Baik. Yang ini Allah Ta'ala juga tunggal dengan mengadakan hamba-Nya dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hamba-Nya, sama ada perbuatan yang bentuk ikhtiari atau yang berbentuk ittirariyah. Ikhtiari ni ikhtiar kita lah. Kalau ittirariyah ni maknanya perbuatan contohnya menggigit, gebentar, terkejut, kan? Tiba-tiba terkejut, tak? Itu semua adalah perbuatan Allah. Kalau ikhtiar ini mana perbuatan yang bukan terkejut, bukan dalam keadaan kita menggigil, gementar dan sebagainya. Ikhtiar ni mana perbuatan yang boleh kita kuasai. Kita boleh kontrol perbuatan itu dikatakan ikhtiari. Boleh kontrol dan kawal. Kalau ittirariyah ni perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Tiba-tiba berlaku. Tak boleh nak kawal apa-apa. Contohnya menggigit, kan, terkejut, tiba-tiba terkejut, kan? Satu perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Orang sergah kita, kita tengah buat kerja, tiba-tiba orang sergah kita pun terkejut. Itu namanya perbuatan ittirariyah. Mana kita tak boleh kontrol keadaan tadi. Tiba-tiba orang sergah kita. Macam tu. Baik. Sama ada perbuatan ikhtiariyah ataupun perbuatan ittirariyah atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan bagi golongan Mu'tazilah berkata ia perbuatan yang ikhtiariyah itu bukan Allah Ta'ala yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Nampak? Ini Mu'tazilah selalu berbeza pendapat dengan Ahlussunnah. Tapi dia cerdik. Dia cerdik lah, Mu'tazilah ni cerdik. Dia pun ada alasan dia kenapa dia cakap macam tu. Macam tu. Jadi persalahan dengan Mu'tazilah, dia kata perbuatan yang ikhtiariyah, mana perbuatan yang boleh kita kontrol, perbuatan yang boleh kita kawal. Dia kata bukan Allah Ta'ala yang cipta. Dia kata manusia sendiri yang mencipta perbuatan itu. Boleh. Adapun perbuatan yang ittirariyah, perbuatan macam terkejut tadi yang tak boleh kawal, maka muafakat antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Jadi dia sepakat pula. Nampak? Dalam bab orang kata perbuatan terkejut, perbuatan tak boleh kawal ni, dia kata mereka sepakat dengan Ahlussunnah. Kerana ini perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Cuma mereka tidak sependapat dengan Ahlussunnah dalam perbuatan ikhtiariyah itu. Perbuatan yang boleh kita kontrol, perbuatan kita kawal, gitu. Jadi adapun perbuatan yang ittirariyah itu maka muafakat antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Maka telah lalu sebutnya bahawa yang mutamad tiada jadi kafir Mu'tazilah yang beriktikad seperti demikian, tetapi fasik lagi haram. Dia kata fasik lagi haram. Macam mana orang Mu'tazilah tadi, tak boleh kita kata kau Mu'tazilah, kau ni kafir, kau ni kafir, tak boleh. Kita tak boleh kata dia kafir. Kita boleh kata dia sesat. Sesat je lah, kau ni tak betul kan. Itu takut nanti kalau kita salah tanggapan kita pada dia, dia akan kenakan kita pula. Tak boleh kita kata seorang tu kafir, sebab dia pun semayang juga Mu'tazilah kan.
Dia pun sembahyang juga, dia pun puasa juga. Macam mana? Dia pun bersyahadah juga macam mana kita bersyahadah. Itu. Baik. Maka bila kita ketahui akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala juga, maka tiada memberi bekas segala sebab yang beradat itu, seperti api tiada dapat menghanguskan. Api tidak dapat menghanguskan kalau tanpa izin daripada Allah. Nampak? Tanpa izin Allah Ta'ala, api tak akan dapat menghanguskan. Dan sekalian, dan sikin ni pisau lah. Dan sikin pisau tiada dapat memutuskan kalau tak ada izin daripada Allah Ta'ala. Dan makanan tiada dapat mengenyangkan kalau Allah Ta'ala tak izinkan kenyang. Makan banyak macam mana pun tak kenyang-kenyang. Makan banyak mana pun tak kenyang-kenyang. Makanlah nasi berani kuah, kan, berani kambing, berani ayam. Sebelah Petronas tu Petronas tu makan situ. Tak? Makan banyak mana pun tak kenyang-kenyang tu tak? Kalau tak izinkan kenyang, tak je kenyang. Baik. Dan air tiada dapat memuaskan dahaga kalau tidak ada keizinan daripada Allah, itu menghilangkan dahaga. Maka telah lalu hukum orang yang beriktikad memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya, atau memberi bekas dengan kuwatun yang dihantarkan padanya itu. Apa? Dia telah habislah pembahasan berkenaan dengan benda ni. Dan dapat memberi bekas. Taksir kan? Taksirkan bekas. Boleh? Okey, akan datang kita masuk yang lain. Taufik dan Hazlan pula. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'am. Ada soalan tuan? Kalau ada, kalau tak ada kita terus tutup solat. Apa kita boleh nak tekan orang Syiah ni kafir? Orang Syiah ni kan? Syiah kafir. Kafir dari segi mana? Macam lain ni. Kita tak boleh kata kafir ni macam keras sikit lah. Kita kata dia sesat je lah. Sesat boleh lah, kan? Kita kata dia sesat. Tapi nak kata kafir ni berat sikit lah nak tuduh orang kafir. Sebab ada Syiah pun ada juga yang solat. Ada juga solat. Di Syiah pun ada macam-macam kategori Syiah. Dia ada Syiah ekstrim, ada tak ekstrim. Dia ada ekstrim. Ada yang sampai orang kata sampai mempelekehkan Nabi pun ada. Ada yang sampai mempelekehkan para sahabat saja. Dia mempelekehkan para sahabat. Mereka dalam orang kata, dalam bab orang kata pelantikan, selepas daripada Nabi wafat, mereka kata yang sepatutnya menggantikan Nabi ialah Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Osman ni dikira sebagai perampas, kata. Perampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Jadi mereka tak mengakui Ali itu sebagai jadi mereka tak mengakui Abu Bakar, Umar dan Osman. Tidak. Tapi ada lebih berat sekali sampai mempelekehkan Nabi pun ada. Itu lagi teruk lah. Itu lebih teruk. Cuma nak kata dia kafir ni, itu yang susah sikit. Itu golongan kata biarlah ulama-ulama sendirilah. Ulama sendirilah yang bagikan fatwa dia ni kafir ke tak kafir. Jadi kalau kita nak kata kafir ni susah juga. Kita pun nak kena cek betul-betul kan kafiran tu. Dan Syiah ni pun banyak benda-benda yang menentang. Banyak benda sebenarnya yang dia menentang dengan kita ni. Antaranya ialah apa tu? Pahaman takiyah kan? Dia ada pahaman takiyah.
Mana pahaman taqiyah ni maknanya mereka itu berdusta ataupun bohong depan kita. Depan kita dia kata golongan Ahlussunnah. Belakang kita sebenarnya dia ni golongan Syiah. Itu nama pahaman taqiyah. Itu. Kemudian mereka ini kalau nak membersihkan daripada dosa, tu yang ada peristiwa Karbala tu. Mana pada 10 Muharram tu, peristiwa Karbala tu, mereka kan dipukul-pukul badan tu. Dia pukul-pukul badannya, dicederakan badannya, dilukakan badannya dengan besi tajam dan sebagainya. Tak nampak berdarah-darah kan? Itu mengikut pada percayaan mereka lah. Mereka percaya itulah cara untuk membersihkan pada dosa. Kalau kita bersih dosa, tak perlulah kita nak pukul-pukul. Kita hanya sekadar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan taubat nasuhah, dengan taubat yang sebenarnya, itulah cara kita. Tapi dia cara dia lain. Macam tu. Dan banyak ialah pahaman. Kemudian pahaman dia lagi, kata Imam Mahdi itu yang gaib tu. Dia ada Imam Syiah, ada 12 imam. Kan? Isna Asy'ariyah tu ada 12 imam mengikut pada pahaman mereka. Yang mana imam-imam tu mereka anggap sebagai maksum. Dari mana? Imam-imam tu maksum pada tanggapan mereka. Tapi imam-imam tu pun tak pernah mendakwa mereka maksum. Yang mendakwa maksum ni pengikut dia. Terlampau fanatik kepada imam itu, jadi mereka anggap imam-imam 12 Imam Syiah itu adalah maksum. Dan imam dia yang ke-12 itu telah penuh gaib. Yang mana imam 12, yang nombor 12 itu nanti akan keluar di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Dia akan keluar akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Itu pahaman Syiah. Dan banyak lagi pahaman dia yang bercanggah. Dan antara pahaman salah wa aslah ni pun antara pahaman Syiah juga. Dia bukan Mu'tazilah saja ada pahaman salah wa aslah. Syiah pun ada juga pahaman salah wa aslah. Mana baik dan lebih baik pada mereka. Gitu. Dan banyak lagi lah pahaman dia. Apa lagi? Kahwin mut'ah pun Syiah juga. Kahwin mut'ah kan, kahwin kontrak. Saya kahwin dengan kau selama sebulan. Mana lelaki tu kata pada perempuan tu, dia kahwin dengan perempuan itu selama sebulan. Lepas sebulan habis cerai dah. Bercerai lah macam tu. Baik ikut pada kontrak dia tu sebulan. Ataupun saya kahwin dengan kita, lelaki tu kahwin dengan perempuan tu selama 1 minggu. Lepas seminggu habis kita dah bercerai. Itu pahaman Syiah, kahwin mut'ah. Dulu Nabi membolehkan kahwin mut'ah itu. Itulah pada awal Islam kahwin mut'ah itu dibolehkan. Sebab apa? Para sahabat banyak terlibat dalam peperangan. Jadi mereka jauh daripada isteri masing-masing. Jadi Nabi membolehkan kahwin mut'ah itu. Tapi kemudian akhirnya hukum itu dimasukkan. Mana tidak lagi dibenarkan oleh Islam. Kahwin secara mut'ah, kahwin kontrak tak benarkan. Siapa yang mengawalkan kahwin kontrak itu golongan Syiah. Walaupun mungkin dia tak kata dia Syiah. Syiah pun kadang-kadang dia tak mengaku dia Syiah. Antara lagi ialah semayang atas batu kan. Yang kononnya mereka kata ni batu ni batu Karbala lah. Batu Karbala. Jadi mereka bila semayang tu, bila sujud tu, mereka sujud macam kita sujud pun dia sujud juga. Tapi kita sujud tak adalah atas batu tu. Tapi batu tu dia bawa, pergi mana dia bawa. Bila sujud kan dia letak, dia sujud atas batu tu. Bila habis sujud kan yang ambil balik batu tu. Pahaman Syiah banyak lagi lah pahaman dia. Cuma kita nak kata dia kafir tu yang susah. Takut nanti kita pula berpaling kat kita balik. Jadi kita kata dia tak betul lah, dia sesat gitu lah. Wallahu a'lam bissawab. Okey? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'lam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahnana bil arifin Allahumma faqina bidin Allahumma bidin Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin qabalallahu minkum